Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam siri perbincangan soalan dan penyelesaian bagi khusus DP014. Kali ini kita akan membincangkan soalan yang berkaitan dan penyelesaian bagi soalan dan penyelesaian berkaitan bagi tajuk 5, iaitu work, energy and power. Sekarang mari kita lihat contoh yang pertama, iaitu di bawah tajuk 5.1c, work done by a constant force. Mari kita lihat soalan tersebut. You push your physics reference book 1.5 meter along a horizontal table with a horizontal force of 5 Newton. The frictional force is 1.6 Newton. Calculate A, work done by the 5 Newton force. B, work done by the frictional force. C, total work done on the book. Sebelum kita menjawab soalan ini, mari kita lihat konsep bagi soalan ini. Sebelum kita membicarakan soalan ini, mari kita lihat konsep yang digunakan dalam soalan ini. Di dalam soalan ini, buku ditindakkan oleh satu daya sebanyak 5 Newton ke arah kanan yang selari dengan arah sesaran yang berlaku ke atas buku tersebut, iaitu arah yang sama, arah kanan. Pada masa yang sama, wujud daya geseran di antara permukaan meja dengan buku ke arah kiri. Untuk menyelesaikan soalan ini, kita boleh menggunakan definisi kerja ataupun formula kerja, iaitu kerja W sama juga dengan daya F darab dengan sesaran S darab dengan cos theta, itu sudut di antara daya yang dikenakan dengan sesaran ke atas buku tersebut, itu 0 darjah sebab kedudukannya adalah selari dan pada arah yang sama. Dengan masukkan nilai daya sebanyak 5 Newton darab dengan sesaran 1.5 meter darab dengan cos 0 darjah, maka kerja yang dilakukan oleh daya tersebut adalah sebanyak 7.50 joule. Untuk soalan B pula, untuk mengira kerja yang dilakukan oleh daya geseran ke atas buku, kita boleh menggunakan rumus atau formula kerja oleh daya geseran sama juga dengan daya geseran darab dengan sesaran darab dengan cos theta, itu sudut di antara daya geseran dengan sesaran, itu sebanyak 180 darjah. Dengan masukkan nilai daya geseran 1.6 darab dengan sesaran 1.5 cos 180 darjah, maka kita akan boleh kerja yang dilakukan oleh daya geseran adalah sebanyak 2.40 joule ke arah kiri. Manakala soalan C pula, untuk mengirakan jumlah kerja keseluruhan ke atas buku tersebut, kita boleh menggunakan rumus jumlah kerja sama juga dengan daya oleh daya yang ditindak ke atas campur dan kerja oleh daya geseran, di mana kerja yang dikenakan ke atas buku oleh daya 7/5 campur dengan kerja yang dilakukan oleh daya geseran, iaitu negatif 2.40, maka kita akan beri jumlah kerja yang ditindakan ke atas buku tersebut ialah 5.10 joule. Ataupun kita boleh menggunakan satu lagi rumus, iaitu jumlah kerja sama juga dengan daya bersih yang bertindak ke atas buku darab dengan sesaran, di mana daya bersih itu ialah kerja oleh daya yang ditindak ke atas buku tolak dengan daya geseran darab dengan sesaran, di mana kita masukkan nilai kerja daya yang ditindak ke atas buku adalah 5 darab tolak dengan daya geseran 1.6 darab dengan sesaran 1.50, maka kita akan beri jawapan yang sama. Kerja keseluruhan ke atas buku tersebut ialah 5.10 joule. Sekarang mari kita lihat soalan seterusnya, iaitu 5.1d, work done from F versus S graph. Itu contoh yang kedua. Mari kita lihat soalan terlebih dahulu. A horizontal force is applied to 2 kg
radio control the car as move along straight track. The force varies with displacement of the car is shown figure 5.1. Calculate the work done by the force when the car move 0 to 7 meter. Mari kita kaji dulu terlebih dahulu soalan ini. Dalam soalan ini, satu daya telah ditindakkan ke atas kereta radio kawalan yang bergerak secara lurus. Di mana daya yang dikenakan itu adalah setara dengan sesar yang berlaku ke atas kereta tersebut. Soalan ini sebenarnya untuk mengira kerja melalui graf F lawan dengan S sesaran. Itu daya lawan sesaran. Dengan melihat bentuk graf, kita boleh menentukan atau membuat kiraan luas di bawah graf berdasarkan luas sama ada trapezium, segitiga ataupun segi empat. Berdasarkan graf tersebut, nilai daya yang dikenakan sebagai 5 Newton itu pada sesaran 0 hingga 6 meter, itu adalah luas trapezium. Jadi kita boleh masukkan dalam formula luas di bawah graf untuk trapezium, iaitu setengah kurungan campur 5 kurungan 5 tolak 3 kurungan 5 kurungan darab 5. Kemudian daripada sesaran 6 ke 7 meter, itu adalah luas bagi segitiga. Kita boleh campurkan dengan setengah kurungan 7 tolak 6 kurungan darab -4. Maka kita boleh mengira atau kita boleh memperoleh kerja yang dilakukan sebanyak 18 Joule. Sekarang mari kita lihat soalan ataupun contoh soalan seterusnya, iaitu contoh yang ketiga, iaitu 5.2b 1 kinetic energy. Okay, mari kita lihat soalan yang terlebih dahulu. A stationary object mass 3 kg is pulled upwards by a constant force of 15 Newton. Determine the speed of the object when it is travelled upward through 4 meter. Given G equals to 9.1 meter per second. Sebelum kita mencari jawapan atau penyelesaian bagi soalan ini, mari kita kaji terlebih dahulu soalan ini. Okay, soalan ini sebenarnya adalah ataupun melibatkan konsep bagi perubahan tenaga kinetik yang bersamaan dengan kerja yang dilakukan untuk membawa objek tersebut dari bawah ke atas. Okay, soalan ini membicarakan satu objek dalam keadaan rehat dibawa atau ditarik ke atas oleh satu daya yang tetap. Kemudian dia melalui satu jarak sesaran dalam keadaan menegak ke atas. Untuk menyelesaikan soalan ini, kita perlu mencari daya bersih yang bertindak ke atas objek tersebut ketika ditarik ke atas, iaitu daya bersih sama juga dengan daya menarik objek tersebut ke atas tolak dengan berat objek tersebut, iaitu 50 tolak kurungan 3 itu mass bagi objek kurungan darab dengan pecutan graviti objek. Maka kita akan bolehi daya bersih bagi objek tersebut ketika tarik ke atas ialah 20.6 Newton. Dengan menganggap ataupun menggunakan konsep kerja bersih
sama juga dengan perubahan perbezaan tenaga kinetik awal tolak tenaga kinetik akhir bagi objek ketika ditarik ke atas, iaitu kerja bersih sama juga dengan daya bersih darab sesaran objek sama juga dengan tenaga kinetik akhir, iaitu 1/2 darab jisim darab halaju kuasa 2. Itu tenaga kinetik akhir yang wujud, tapi kinetik awalnya adalah kosong sebab dia bermula dari keadaan rehat. Maka kita gantikan nilai daya bersih 20.6 darab dengan susaran, itu ketinggian objek ditarik ke atas 4.0 darab sama juga dengan separuh atau setengah darab mass objek 3 darab dengan halaju kuasa 2. Maka kita akan memperolehi halaju objek ataupun speed kelajuan objek ketika melalui jarak 4 meter ke atas itu adalah 7.41 meter per saat. Sekarang kita lihat contoh keempat, iaitu 5.2b2 gravitational potential energy. Mari kita lihat soalan terlebih dahulu. In a smooth pulley system, a force F required to bring object of mass 5 kg to the height of 20 meter at a constant speed, as shown figure 5.2. Determine the A force and B gravitational potential energy given G equals to 9.1 meter per second. Sebelum menjawab soalan ini, mari kita lihat terlebih dahulu apa yang dibincangkan dalam soalan ini. Soalan ini membincangkan pasal satu daya yang diperlukan untuk menarik satu objek dari satu ketinggian dengan hal laju yang tetap dengan menggunakan sistem takak. Soalan ini menggunakan konsep perubahan tenaga keupayaan graviti disebabkan perubahan ketinggian daripada permukaan ke satu ketinggian tertentu. Sekarang mari kita lihat penyelesaian soalan tersebut. Untuk soalan A, daya untuk mengangkat objek tersebut daripada permukaan kepada ketinggian 20 meter, kita boleh mencari atau menganggap daya bersih adalah sama kosong disebabkan objek itu bergerak dengan kelajuan tetap, iaitu daya angkatan, daya mengangkat objek F tolak dengan berat sama juga dengan kosong, dan daya sama juga dengan berat, iaitu M darab G, di mana jisim bagi objek adalah 5 kg darab dengan daya percutan graviti 981. Maka kita boleh daya untuk mengangkat objek tersebut ialah 49.1 Newton. Bagi soalan B pula, untuk mengira tenaga keupayaan graviti, kita boleh menggunakan perubahan tenaga keupayaan graviti sama juga dengan tenaga keupayaan graviti akhir tolak tenaga keupayaan graviti awal, di mana tenaga keupayaan graviti akhir ialah mgh tolak kosong tenaga keupayaan graviti awal disebabkan kedudukan objek pada asalnya adalah pada permukaan. Dengan menggantikan nilai jisim ialah 5 kg darab dengan percutan graviti 981 meter per saat darab dengan ketinggian objek 20 meter, maka kita memperolehi daya keupayaan graviti ialah 982 joule, ataupun kerja untuk mengangkat objek tersebut ialah 982 joule. Sekarang kita teruskan dengan contoh yang kelima, iaitu 5.2b
5.2B 3 elastic potential. Mari kita lihat soalan terlebih dahulu. A force of magnitude 800 Newton cause an extension of 20 cm on a spring. Determine the elastic potential energy of the spring when A. The extension of spring is 30 cm. B. A mass of 60 kg is suspended vertically from the spring. Given a G equals to 9.1 meter per second. Mari kita kaji terlebih dahulu soalan ini. Soalan ini menghendaki kita mengira soalan ini membincangkan tentang satu daya yang menyebabkan berlakunya, yang bertindak pada satu spring menyebabkan berlakunya pembenjangan pada spring. Soalan menghendaki kita mengira tenaga keupayaan elastik di dalam spring bagi satu panjangan spring 30 cm dan juga jika digantungkan satu mass 60 kg pada hujung spring. Sebelum kita mengira atau mencari penyelesaian bagi soalan A, kita kena tentukan dulu nilai bagi pemalas spring, iaitu K, dengan menggunakan rumus daya dalam spring sama juga dengan pemalas spring darab dengan X, itu pemanjangan, dengan menggantikan nilai daya dalam spring 800 Newton sama juga dengan K darab 0.2. Maka kita mempunyai pemalas bagi spring ialah 4 kali 10 kuasa 3 Newton per meter. Untuk mengira tenaga keupayaan elastik, kita boleh menggunakan rumus ataupun formula US sama juga dengan setengah darab K darab X kuasa 2, di mana kita menggantikan setengah darab K iaitu pemalas spring 4 kali 10 kuasa 3 darab dengan pemanjangan 0.3 kuasa, pemanjangan spring 0.3 meter kuasa 2. Maka kita akan mempunyai nilai bagi tenaga keupayaan elastik spring bagi pemanjangan 30 cm itu ialah 180 joule. Bagi soalan B pula, untuk mengira tenaga keupayaan elastik bagi spring yang diletakkan beban ataupun jasad yang mempunyai jisim 60 kg, kita perlu menganggap bahawa spring dalam keadaan keseimbangan. Ketika digantungkan beban yang mempunyai jisim 60 kg, sebelum kita lepaskan beban tersebut, maka daya bersih adalah daya yang bertindak dalam spring tolak dengan berat bagi jisim tersebut sama juga dengan kosong. Maka daya sama juga dengan berat bagi jisim tersebut. Dengan menggunakan hubungan daya dalam spring sama juga dengan Kx sama juga dengan mg, itu berat beban jisim 60 kg. Maka ketika nilai K itu pemalas spring 4 kali 10 kuasa 3 darab X pemanjangan sama juga mass bagi beban 60 kg darab cetuan graviti 981. Maka kita mempunyai pemanjangan bagi spring adalah 0.147 meter.
Maka untuk mengira tenaga keupayaan elastik bagi spring, kita boleh menggunakan rumus US sama juga dengan setengah darab K darab X kuasa 2. Sama juga dengan setengah darab K 4 kali 10 kuasa 3 darab pemanjangan spring 0.147 kuasa 2. Maka kita mempunyai tenaga keupayaan elastik bagi spring ialah 43.2 joule. Sekarang mari kita lihat contoh yang terakhir, itu contoh ke-6. 5.2 di Principle of Conservation of Energy. Mari kita lihat soalannya. Object P and Q masses 2 kg and 4 kg respectively are connected by a light string and suspended as shown in figure 5.3. Object Q is released from rest. Calculate speed of Q at the instant just before it strikes the floor. Given G equals 9.1 meter per second per second. Okay, soalan ini membicarakan pasal objek Q. Objek P dan Q yang dihubungkan melalui satu tali takar yang ringan di hujung objek atau mesh tersebut. Objek bagi keduanya tergantung pada hujung tali tersebut. Soalan menghendaki pengiraan bagi objek Q, kelajuan bagi objek Q ketika menyentuh lantai setelah menarik objek P ke atas. Soalan ini sebenarnya menggunakan konsep keabaidan tenaga. Mari kita lihat penyelesaian bagi soalan ini. Gambar rajah di sebelah kiri menunjukkan objek P berada di atas lantai yang dihubungkan dengan satu tali yang melalui satu takar ke objek Q yang tergantung 2 meter dari lantai. Gambar yang sebelah kanan pula menunjukkan objek P kini tergantung yang dihubungkan dengan satu tali melalui satu takar ke objek Q yang sudah berada di atas lantai. Untuk menyelesaikan soalan ini, kita menggunakan prinsipal keabaidan tenaga mekanikal, di mana jumlah tenaga awal sama dengan jumlah tenaga akhir bagi satu sistem, iaitu pada keadaan awal hanya wujud tenaga keupayaan graviti objek Q sebab ia berada pada satu ketinggian, maka objek P tidak memiliki daya tenaga keupayaan graviti, dan pada keadaan akhir tenaga keupayaan graviti dimiliki oleh objek P yang tergantung, sedangkan tenaga keupayaan graviti untuk objek Q tidak wujud sebab berada di lantai. Juga wujud tenaga kinetik bagi objek P dan juga objek Q. Dengan mengambil tenaga keupayaan graviti di peringkat awal sebagai M Q darab G darab H sama juga dengan tenaga keupayaan graviti di peringkat akhir MP darab G darab H campur dengan tenaga kinetik objek P setengah darab MP darab V kuasa 2 campur dengan tenaga kinetik objek Q setengah darab M darab V kuasa 2, dan menggantikan nilai-nilai yang ada bagi objek Q di peringkat awal, iaitu 4 darab 981 darab 2 sama juga dengan tenaga keupayaan graviti bagi objek P di peringkat akhir, iaitu 2 darab 981 darab 2 campur dengan tenaga kinetik jasad P, iaitu setengah darab 2 darab kuasa 2 campur dengan tenaga kinetik objek Q, iaitu setengah darab 4 darab V kuasa 2. Maka kita dapat mengira
laju ataupun laju bagi objek Q ketika menyentuh lantai atau lantai ialah 3.62 meter per saat.